Hello, hai, Assalamualaikum kepada tuan dan puan. Kali ini dalam siaran video kali ini saya akan membawakan lagi satu topik tentang 5 tips untuk usahawan kekal bertenaga. Baik, tuan dan puan, pada kebanyakan masa apabila kita menjadi usahawan, apabila kita memulakan perniagaan, mahu tidak mahu kita akan mempunyai banyak tugas. Maksudnya kita memakai banyak topi. Kadang-kadang kita lah yang berada di bahagian operasi, kita lah yang berada di bahagian sales, kita lah yang berada di bahagian marketing, dan boleh pada satu masa kita menjalankan ataupun kita melakukan banyak tugas dalam operasi bisnes kita itu. Jadi topik kali ini video kali ini akan membincangkan tentang 5 tips yang mana tuan dan puan boleh gunakan untuk memastikan tuan dan puan sentiasa kekal bertenaga walaupun mempunyai banyak perkara yang perlu dilaksanakan. Baik, sebelum itu kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya mengendalikan program-program untuk usahawan program untuk usahawan yang mana banyak dijalankan secara kolaborasi bersama agensi dan syarikat-syarikat lain yang khusus kepada pembangunan usahawan. Baik, untuk itu tuan dan puan, kita terus kepada topik kali ini yang kita kata a guide for entrepreneurs to stay to stay sane, bukan insane, to stay sane. Baik, pertama sekali tuan dan puan, kita mestilah letakkan dalam jadual kita itu waktu rehat, take breaks. Kita mesti ada waktu-waktu rehat. Jadi sebagaimana banyak sekalipun perkara-perkara yang kita perlu lakukan dalam perniagaan, dan kemudian mungkin masih pada masa yang sama kita perlu menguruskan ahli keluarga, kita mesti ada masa untuk rehat, take breaks. Dan masa untuk rehat ini bukanlah perlu satu masa yang terlalu panjang, tetapi in between time mesti ada juga masa senggang, masa untuk tuan dan puan kita duduk sebentar, tarik nafas dan rehat. Sekurang-kurangnya minum dalam keadaan tenang, makan dalam keadaan tenang dalam tempoh sehari apabila kita menjalankan tugasan kita itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan dan puan, dapatkan orang-orang yang boleh membantu dalam perniagaan kita. Jadi sekiranya perniagaan tuan dan puan sudah sampai masa untuk ambil staff. Sekiranya belum bersedia, lihat apakah ada tugas-tugas atau kerja-kerja yang boleh kita outsource, boleh kita berikan kepada pihak kedua atau ketiga untuk selesaikan. Bermaksud perkara-perkara yang kurang memberi produktiviti kepada kita. Contoh, untuk key in data, untuk menaip dokumen, ataupun untuk mengemas ataupun memfailkan surat-surat. Jadi aktiviti-aktiviti pengurusan itu penting tetapi tidak produktif kepada kita sebagai seorang usahawan. Jadi carilah sama ada staff ataupun kita boleh outsource kepada beberapa pihak di luar sana. Yang ketiga, tuan dan puan, kita mesti kuat untuk boleh mengatakan tidak pada beberapa perkara dan mengatakan ya hanya kepada beberapa perkara. Jadi yang inilah kadang-kadang tuan dan puan kita kata, kita contoh dalam keadaan sibuk kita mungkin akan penat, dan dalam seminggu itu kita cuma ada mungkin satu hari saja untuk rehat, di mana satu hari itulah kita kata kita mahu habiskan masa bersama ahli keluarga. Tetapi pada hari itu jugalah tuan dan puan biasanya akan menerima jemputan-jemputan, akan menerima orang kata ajakan-ajakan daripada kawan-kawan ataupun rakan-rakan bisnes yang lain. Jadi tuan dan puan perlu lihat, sekiranya itu memang waktu betul-betul untuk tuan dan puan habiskan sebagai waktu rehat, mesti boleh beritahu tidak kepada jemputan ataupun ajakan yang tidak penting tadi tuan dan puan. Kerana tuan dan puan, memang kita tahu kita mahukan work-life balance tadi, kita dah bekerja dan kita perlukan rehat. Jadi ada kala masa itu memang dah ditetapkan untuk keluarga, ambillah masa itu dan tolak kepada apa-apa ajakan ataupun jemputan yang tidak sesuai. Baik, seterusnya, ambil berat tentang kesihatan diri sendiri. Tuan dan puan, kita dalam berusaha untuk memastikan perniagaan itu berjalan, dan kita nak memastikan bahawa cukup nak bayar gaji lah, cukup untuk bayar sewa, cukup untuk kita ambil gaji dan menampung ahli keluarga kita. Pada masa yang sama kita mesti juga ada kecukupan untuk menjaga hal ehwal kesihatan diri kita sendiri. Jadi sekiranya perlu ada appointment, mesti pergi jumpa doktor, pergi jumpa doktor. Kalau perlu ada keperluan untuk ambil masa untuk ambil urutan ke, untuk ke spa ke, untuk memastikan kesihatan badan, pergilah, allocate, maksudnya berikan masa itu dan berikan bajet yang sesuai untuk
penjagaan diri sendiri tuan dan puan. Jadi ini perkara yang sama kepada cara pemakanan kita. Jadi sekiranya kita selalu diajak keluar ataupun selalu berjumpa di lokasi luar dan kita selalu dihidangkan dengan makanan-makanan tertentu, maka pilihlah makanan yang sihat. Dan apabila kita memilih untuk memakan makanan yang sihat itu, tuan dan puan, pada masa yang sama kita juga perlu memastikan kita aktif untuk menjaga diri kita. Aktif itu, pilihlah mana-mana aktiviti sukan yang sesuai untuk mengekalkan diri kita aktif itu tadi. Itu yang keempat tuan dan puan. Dan yang kelima, akhir sekali tuan dan puan, apabila kita sudah komit kepada 4 perkara yang pertama itu, sudah pasti tuan dan puan, satu lagi, perlulah kita mendapatkan bantuan dan sokongan. Carilah mentor, duduklah dalam circle yang betul, dapatkan panduan-panduan yang betul daripada individu-individu tertentu yang tuan dan puan tahu boleh membantu dan membawa tuan dan puan mendapatkan perkara-perkara yang jelas dalam perusahaan yang tuan dan puan lakukan. Baik tuan dan puan, untuk itu secara amnya kita sudah bincangkan tentang 5 perkara di mana kita kata semua usahawan perlu ambil penting, mengambil berat dan menjadikan 5 perkara ini penting. Pertama, mesti ada jadual untuk waktu rehat. Tadi take breaks tadi mesti komit kepada jadual yang begitu. Hari apa, waktu apa bekerja, dan waktu apa, hari apa yang kita dah setkan waktu-waktu untuk kita breaks dan rehat itu tadi. Dan seterusnya kita dapatkan bantuan daripada orang lain, ambil staff atau agihkan tugas-tugas yang kurang produktif untuk kita sebagai usahawan tadi kepada pihak ketiga ataupun kita sebut sebagai outsource. Dan seterusnya kita mestilah boleh mengatakan tidak kepada ajakan atau jemputan yang tidak penting dalam jadual kita tadi. Dan seterusnya kita mesti menjaga kesihatan diri kita, ambil dari segi pemakanan dan juga aktiviti seharian. Dan akhir sekali tuan dan puan, kita sudah berbincang tentang keperluannya kita ada berada dalam circle yang betul dan mempunyai mentor serta mempunyai individu yang boleh membantu atau memberikan kita input yang baik untuk kita mendapatkan kejelasan, a clear mind, minda yang jelas apabila kita nak buat keputusan dalam hal-hal pengurusan perniagaan dan juga hidup kita. Baik, untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa share video ini, tinggalkan klik like dan follow page serta tinggalkan thumbs up. InsyaAllah boleh follow video-video yang seterusnya yang disiarkan di Facebook page dan juga di channel YouTube Nur Aminah Umar. Dengan itu tuan dan puan, terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video akan datang.